Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia-Nya masih lagi diberi peluang kepada kita untuk kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan duduk di dalam majlis yang dibacakan di dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa menurunkan rahmat-Nya ke atas kita. Pada malam ini kita akan sambung bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul berkenaan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai keadaan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-islamu yajubbu ma qablahu wal hijratu tajubbu ma qablaha. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam akan menghapuskan ataupun Islam akan memutuskan semua dosa-dosa ataupun kekufuran yang ada sebelumnya. Seseorang yang memeluk Islam, maka secara automatik apabila dia mengucap sahaja dua kalimah syahadah, selepas daripada itu segala kekufuran yang terlaku olehnya sebelum itu, segala dosa-dosa yang ada ketika dia berada di dalam kekufuran dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang semua dosa-dosa itu. Seolah-olah bayi yang baru dilahirkan. Ini keistimewaan agama Islam. Orang yang beruntung, seluruh hidup dia habis dalam kekufuran, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, di akhir hidupnya Allah beri hidayat. Dapat hidayat, mengucap dua kalimah syahadah, bersih. Waktu sepanjang hidup dia buat maksiat, sepanjang hidup dia berada di dalam kekufuran, semua tu Allah hapus belaka. Tak kira. Buka buku baru, bersih, seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini keistimewaan agama Islam. Dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, dan hijrah akan menghapuskan segala dosa yang ada sebelumnya. Maksud hijrah di sini yakni hijrah pada zaman agama Islam belum kuat. yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggalkan tanah air baginda Mekah, tempat baginda dilahirkan, dibesarkan, tinggalkan, berhijrah ke Madinah. Tinggal tu tinggal terus.
Bukan pergi untuk sekejap, pindah terus. Dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mereka memang tinggalkan Makkah, tinggal pergi gitu je. Sampai di Madinah, orang-orang Ansar yang bantu mereka, orang-orang Muhajirin, bila mereka tiba di Madinah, mereka tak ada apa-apa. Bukan dibawa belaka, harta dia ditinggal belaka. Sebab memang berhijrah itu hijrah daripada negeri kufur pergi kepada negeri Islam, negeri yang Allah Ta'ala perintahkan baginda untuk berhijrah. Sebelum tu berlaku juga hijrah ke Habasyah, sama juga. Hijrah itu untuk selamatkan iman. Dan itu bukan sesuatu yang senang. Kita nak tinggalkan tempat kita, pindah duduk tempat lain, tempat yang kita biasa, tempat yang kita sayang, tinggalkan. Dan sebahagian daripada mereka tinggalkan keluarga tu, sebab keluarga tak mau masuk Islam, tak mau beriman. Mereka pergi bersama Nabi, selepas Nabi berhijrah ke Madinah seorang diri. Itu pun dengan susah payah. Ada yang nak hijrah tu kena tangkap pula, tak boleh keluar daripada Mekah. Buat helah macam-macam. Ada satu orang sahabat, dia nak keluar daripada Mekah untuk pergi ke Madinah hijrah, kena kejar. Kena kejar, dia pun beri tawaran kepada orang yang kejar dia. Dia beritahu, aku ada harta di sekian-sekian tempat, kalau kamu lepaskan aku, harta tu kamu ambil lah. Beri gitu je. Dia pergi selai sepinggang. Jadi hijrah yang seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan segala dosa-dosa dia yang ada sebelum tu. Sebab kesanggupan satu orang untuk tinggalkan tempat yang dia sayang, tempat yang dia suka, semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana nak jaga iman, semata-mata nak ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Cuma kata ulama', dosa-dosa yang terhapus itu adalah dosa-dosa yang berkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa manusia dengan Allah. Adapun dosa manusia dengan manusia, hak ni buatlah macam mana pun. Dosa manusia dengan manusia ni dia kena settle sama-sama dia. Dia tak boleh settle dengan Allah. Tak boleh. Kita ada buat salah dengan siapa-siapa, maka cara dia ialah kita minta maaf pada dia. Kalau ada kita ambil hak dia, kita serah balik, minta maaf. Itu cara dia nak settle, nak selesaikan dosa sesama manusia. Banding dosa dengan Allah dengan dosa dengan manusia ni, berat dosa sama-sama manusia ni. Sebab apa? Dia tak selesai. Selagi tak settle, tak selesai, bawa sampai akhirat nanti. Dosa dengan Allah Ta'ala ni, atas Allah Ta'ala, sifat pemurah, sifat pengasih Allah Ta'ala ni, kadang-kadang Allah Ta'ala ampunkan kita. Sebab benda yang kita buat kadang-kadang Allah suka, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Jadi asbab hadis ini disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan hadis ini kepada satu orang sahabat yang bernama Amr bin Al-As. Dan hadis ini disebut oleh beliau, kata perawi hadis ini, kami datang kepada Sayyidina Amr bin Al-As pada ketika beliau hampir meninggal dunia, sakit. Maka beliau telah menangis dengan lama dia menangis. Kemudian dia telah palingkan muka dia ke dinding.
Bila tengok ayah dia buat gitu, maka anak dia tanya, wahai ayahku, amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beri berita gembira kepada kamu sekian-sekian? Dua kali anak dia tanya. Maka dia pun menghadap anak dia. Kemudian dia kata, inna afdala ma nu'iddu syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkara yang aku buat persediaan ialah bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah. Inni kuntu ala atbaqin thalath. Kata aku dulu ada 3 peringkat masa diri aku yang dulu ni, aku tengok berada di dalam 3 keadaan. Satu masa, kata dia, aku tengok diri aku ni pada ketika itu tidak ada seseorang yang lebih aku benci, tidak ada seseorang yang aku benci lebih daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yakni waktu tu aku belum masuk Islam lagi. Pada waktu tu orang yang paling aku tak suka, paling aku benci ni Muhammad ni. Wala ahabbu ilayya an akuna istamkantu minhu faqataltuhu. Dan aku tidak suka lebih daripada aku dapat menangkap baginda dan aku membunuh baginda waktu tu. Sebab tak sukanya kepada Nabi, dia kata benda yang aku suka ni, kalau aku boleh tangkap Muhammad ni, bunuh dia. Kalau mutu ala dhalika kuntu min ahlin nari. Kata kalaulah aku mati pada waktu itu, pasti aku adalah salah seorang daripada ahli neraka. Kemudian falamma ja'alallahu fi qalbi al-islamu ataituhu. Kemudian bila Allah Ta'ala telah letakkan dalam hati aku ini Islam, rasa nak masuk Islam, suka pada Islam, ataituhu, aku datang kepada baginda. Faqultu ubsut yaminaka ubayyi'ka. Maka aku kata, hulurkanlah tangan kananmu, aku nak berbaiat kepada kamu. Dia kata pada Nabi. Maka Nabi SAW pun hulur tangan Nabi. Kemudian kata Sayyidina Amr bin Al-As, faqabattu yadi. Bila Nabi SAW hulur tangan, aku tarik tangan aku pula. Nabi hulur tangan, dia kata dia tarik, tahan tangan. Baginda bertanya, malaka, kenapa kamu? Dia kata, ashtaritu. Kata Sayyidina Amr bin Al-As, aku nak buat satu syarat. Nak ikut Nabi, nak masuk Islam ni, dia kata aku nak buat satu syarat. Baginda bertanya, apa yang kamu nak syaratkan? Dia kata, an yughfarali, aku nak buat syarat supaya aku ni diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk Islam dengan syarat Allah Taala ampunkan dosa-dosa aku. Maka pada ketika itulah baginda sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Sayyidina Amr bin Al-As, Nabi kata, tidakkah kamu tahu bahawa Islam akan menghapuskan segala kejahatan, segala dosa yang ada sebelumnya? Kamu masuk Islam, habis semua perbuatan-perbuatan jahat yang kamu buat tu habis, terhapus.
Dan hijrah akan menghapuskan dosa-dosa yang ada sebelumnya. Dan haji juga akan menghapuskan dosa-dosa yang ada sebelumnya. Nabi sebut 3 perkara. Yang pertama Nabi sebut Islam akan menghapuskan dosa yang ada sebelum daripada Islam. Hijrah akan hapuskan dosa yang ada sebelum hijrah. Yang ketiga haji. Haji akan menghapuskan dosa yang ada sebelum haji. Sebab di dalam amalan-amalan haji, satu-satu amalannya ialah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ni waktu seseorang itu menerima keampunan Allah Subhanahu wa taala. Menerima keampunan Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang wukuf di Arafah, dia akan doa. Disunatkan dia berdoa selepas daripada waktu zuhur tu, berdoa sampailah kat maghrib. Doa keampunan. Tempat yang paling diharap untuk diterima keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi kata orang yang buat haji itu akan menghapuskan dosa sebelum. Jadi selepas Nabi sebut begitu, kata Sayyidina Amr bin Al-As, tidak ada satu orang yang aku suka dan tidak ada satu orang yang mulia pada pandangan mata aku lebih daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia masuk Islam, dia kata Nabi ni orang yang paling dia benci, orang yang paling dia tak suka. Bila dia masuk Islam saja, dia kata orang yang paling aku sayang, orang yang paling mulia pada pandangan mata aku adalah baginda. Tak ada orang lebih mulia daripada itu. Dan dalam hadis ni Nabi SAW tunjuk kepada kita macam mana Nabi SAW layan ataupun Nabi guna cara pendekatan yang Nabi SAW buat untuk satu orang tu masuk Islam. Walaupun orang tu datang pada Nabi minta hulur tangan, kemudian Nabi pun dah hulur, tiba-tiba ditarik balik tangan dia. Dia kata aku nak buat syarat. Nabi layannya. Nabi tanya syarat apa nak buat. Nabi ikut. Kadang-kadang kita contohlah kan, dengan anak-anak ke apa, kita suruh buat sekian, dia kata boleh buat tapi ada syarat. Marah pula ayah. Tapi pendekatan Nabi SAW, Nabi layan. Nabi tanya syarat apa. Maknanya fikir Nabi SAW macam mana dengan apa yang dia nak sebut ni, Nabi akan jadikan itu sebab untuk dia masuk Islam, untuk diterima apa yang Nabi SAW nak sampaikan. Pendekatan Nabi. Jadi kita pun sama juga, nak ajak orang buat baik. Jadi pendekatan kita ni bukannya penghukum. Kita ni orang yang diberi amanah untuk bimbing, untuk ajak. Kita nak orang tu buat baik, bukan kita nak hukum dia punya kejahatan tu. Kita nak dia buat baik. Maka kena gunalah cara yang paling baik untuk bawa dia kepada agama ni, bawa dia dekat pada Allah. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini ajaklah kepada Tuhanmu bil hikmati, dengan hikmah. Hikmah. Jadi benda tu kena buat dulu baru kita boleh dapat.
Nak fikir macam mana orang ni daripada dia jauh pada Allah nak bawa dia dekat pada Allah. Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita satu kebijaksanaan, kita akan dapat tackle dia, bawa. Jadi kata Sayyidina Amr bin Al-As, selepas itu dia kata, oleh kerana Nabi SAW ni pada pandangan aku sangat mulia, sangat hebat, dia kata wa ma kuntu utiqu an amla aini minhu ijlalan lahu. Dia kata aku tak boleh, tidak mampu untuk melihat Nabi SAW dengan sepenuh mata aku, kerana menghormati baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok Nabi gitu tak? Dia kata tak mampu, sebab pada pandangan ni Nabi ni hebat sangat, sampai begitu sekali. Jadi dia kata lau sa'alta an asifahu ma ataqtu. Kalau kamu minta supaya aku cerita tentang sifat-sifat Nabi, aku tak boleh. Sebab aku tak pernah tengok Nabi dengan sepenuh pandangan mata aku. Kemudian dia kata walau mutu ala tilkal halati rajautu an akuna min ahlil jannah. Kalau aku mati pada waktu itu, aku berharap bahawa aku ini sebahagian daripada ahli syurga. Yakni waktu Nabi SAW ada bersama. Thumma wullina asya'a ma adri hali fiha. Kemudian dia kata selepas Nabi SAW wafat, dan kita semua telah diberi tanggungjawab banyak perkara, dan dia kata aku tak tahu apa keadaan aku dalam perkara-perkara yang dipertanggungjawabkan itu. Dapat sempurnakan, sebab tu menangis tu sebelum nak mati. Jadi hadis ni ialah apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada Sayyidina Amr bin Al-As ketika dia minta kepada Nabi untuk buat satu syarat sebelum dia masuk Islam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-islamu ya'lu wa la yu'la. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam akan tinggi dan tidak akan ditinggikan, yakni diletakkan benda lain tinggi daripada Islam. Ulama kata hadis ini merujuk kepada keadaan apabila salah seorang daripada ibu ataupun ayah yang belum Islam, kemudian salah seorang daripada mereka memeluk Islam, maka anak-anak ni anak-anak, maksud anak-anak ni anak-anak yang belum baligh, yang belum baligh. Anak-anak ni akan dihukumkan sebagai anak orang Islam ke ataupun anak orang bukan Islam. Dari segi syaraknya, anak-anak yang belum baligh ni, kalau mak ataupun ayah dia salah seorang memeluk agama Islam, maka anak yang belum baligh akan ikut agama Islam. Itu yang Nabi kata al-Islamu ya'lu. Islam ni akan jadi, dia akan tinggi. Wala yu'la. Riwayat lain sebut wala yu'la alaihi. Tak boleh ditinggikan atas dia. Maksudnya ditinggikan benda lain atas dia. Bila salah seorang mak ayah Islam, maka anak akan ikut Islam. Jadi anak tu dia tak akan ikut ayah dia ataupun ibunya yang belum Islam. Dia akan ikut agama Islam. Sebab Islam yang lebih kuat. Dan itulah yang diguna pakai dalam undang-undang syariah ni. Yang ni yang akan dipakai. Apabila mak ayah masuk Islam, maka anak dia itu akan dikira ikut pada Islam. Tapi kalau dah baligh, yang tu dia kena dibentangkan kepada dia agama tu.
masuk Islam ke tak masuk Islam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iyyaka wa da'watal mazlumi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu menjauhi doa daripada orang yang dizalimi. Hendaklah kamu menjauhkan diri daripada doa orang yang dizalimi. Maksud jauhkan diri daripada doa orang yang dizalimi ini ialah kita menjauhkan diri daripada berbuat zalim. Doa tu akan muncul, akan ada bila kezaliman tu berlaku. Jadi maksud Nabi SAW bukan suruh kita jauhkan diri pada doa tu. Sebab doa tu tidak akan ada kalau kezaliman tu tak ada. Bila ada zalim tu baru ada doa tu. Jadi maksud menjauhkan diri daripada doa orang yang dizalimi ialah menjauhkan diri daripada berbuat zalim. Sama ada perbuatan zalim itu dalam bentuk mengambil hak dia, ataupun kezaliman itu dalam bentuk menyakiti dia. Semua bentuk kezaliman perlu dijauhi. Kalau dah terbuat, maka kena minta maaf. Kalau ambil barang, kena pulangkan semula. Sebab orang yang dizalimi ini tak kiralah siapa dia. Tak kira apa. Ada riwayat-riwayat yang sebut walaupun orang yang dizalimi itu satu orang kafir. Satu orang kafir. Bila dia doa pada Allah, dia minta, dia akan minta hak dia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak permintaan daripada pemilik hak. Cumanya doa itu bukanlah semestinya dikabulkan pada waktu itu. Kalau cash dapat waktu tu, memang saya buat zalim kena doa. Tak ada lah orang buat zalim. Tapi kadang-kadang perkara tu tak nampak kesannya. Kesan daripada doa orang-orang yang dizalimi ni kadang-kadang dia tak nampak sebab bukan masa tu. Tapi doa tu pasti Allah terima. Pasti Allah Ta'ala akan tolong. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengambil hak orang-orang yang dizalimi daripada penzalimnya. Pasti. Kalau kita buat zalim kepada seseorang, hak dia tu pasti Allah Ta'ala akan ambil daripada kita, beri balik, serah balik pada dia. Sebab orang yang dizalimi ini, doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab. Tidak ada hijab. Biasa orang-orang benda-benda zalim ni orang yang ada kuasa. Mudahlah terkena. Orang yang ada kedudukan, yang ada kuasa, kebiasaannya, mudah terlibat. Maka kena berhati-hati. Sebab zalim ni dia tak kira pada siapa pun, siapa sahaja. Orang tu orang miskin ke, orang kaya ke, orang Islam ke, bukan Islam ke, orang tu jahat sungguh ke, orang tu tak ada kebaikan sikit pun, hidup dia maksiat je, kita buat zalim atas dia, dia doa pun Allah Ta'ala terima je.
Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala, bila ada hak, maka itu hak dia. Kita tak boleh ambil hak dia. Mu ni jahat, kita pun ambil hak dia. Tak boleh. Kita musnahkan harta dia, tak boleh. Sebab dia buat jahat. Jahat tu ada dia punya hukuman dia. Syariat dah tetap dah, hukuman buat sekian ada hukuman dia. Ini ada hukuman dia. Ini kebiasaannya berlaku gitulah. Bila berlaku dalam situasi itu, kita membuat satu hukum sendiri dengan mengatakan itulah balasan yang setimpal untuk dia. Zalim jadi. Orang tu terlanggar, contohnya terlanggar tong sampah rumah kita. Kita marah, kita katok kata dia cah cermin. Contoh. Zalim lah tu. Kita apa dia punya keperluan untuk kita pecahkan cermin kereta dia? Apa hak kita? Kalau dia buat salah, dia ada hukuman dia, dia kena bayar balik dan sebagainya. Tapi kita buat hak dia tu, itu kesalahan yang berasingan. Suku pula dia punya salah dia. Maka sama-samalah kita muhasabah diri kita. Ini kadang-kadang dia bila dalam keadaan marah, dalam keadaan macam-macam, dia tak nampak benda tu. Dia kira nak puaskan hati. Selagi tak buat, jadi tak puas. Dapat tu puas. InsyaAllah. Khair. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa qarinas su'i fa innaka bihi tu'rafu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu menjauhkan diri daripada sahabat yang buruk. Kenapa? Fa innaka bihi tu'rafu, kerana sesungguhnya kamu akan dikenali dengannya. Yang ini dengan sahabat yang buruk tu. Nama kita jadi glamour sebab dia. Sebab kita bersaing dengan orang yang tidak baik, kita pun terpalit juga keburukan yang ada pada dia tu jadi kita. Sebab tu ulama sebut satu orang itu akan dikenali berdasarkan dengan siapa dia berkawan. Kita nak kenal dia tu, dia ni orang baik ke, orang macam mana, tengoklah sahabat dia tu siapa. Tengoklah dia tu berkawan dengan siapa. Sebab biasanya dia punya sifat-sifat tu dia akan transfer. Bila kita berkawan dengan orang yang tidak baik, sifat-sifat tidak baik itu akan kena juga kepada kita secara tak langsung, tanpa disedari. Kawan dengan orang jual minyak wangi, kita jadi wangi. Kita jadi wangi. Walaupun kita tak pakai pun minyak wangi, tapi kita sayang dengan dia, jadi wangi kita. Itulah perumpamaannya. Nabi kata jauhkan diri kita dengan kawan yang tidak baik, kawan yang buruk ni. Sebab kita akan dikenali dengan kawan-kawan ni. Mana-mana pula. Contohnya kalau di sekolah, pelajar-pelajar tu dia akan dikenali ikut kawan dia, tengok dengan siapa dia saing. Oh ni budak ni kawan dengan orang ni. Automatik, walaupun dia budak baik sekalipun. Bila sebab orang tengok kawan, saing. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu kata, tidak ada sesuatu yang lebih memberi petunjuk kepada sesuatu berbanding satu orang kawan menjadi petunjuk kepada kawannya yang lain.
lebih daripada api, lebih daripada asap menjadi petunjuk kepada api. Kalau kita nampak asap tu memang confirm dah ada api. Tapi sahabat ni, sama ada sahabat tu baik ke, sahabat tu buruk ke, dia lebih lagi. Lebih lagi. Maksudnya sifat-sifat baik ataupun sifat-sifat buruk itu lebih jelas dapat dilihat melalui siapa yang kita berkawan. Lebih jelas daripada api itu lagi. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi maksud hadis ini ialah supaya kita menjauhkan diri kita daripada akhlak yang tidak baik. Jauhkan diri kita daripada sahabat-sahabat yang tidak baik. Kan makna jangan tegur-tegur. Tegur tak ada masalah, bagi salam, tanya khabar tak ada masalah. Tapi nak jadikan orang yang sentiasa berdamping, kita berdamping dengan dia, duduk sekali, yang tu. Yang tu yang Nabi kata minta kita jauhkan. Tapi bukanlah kita bermakna kita merendahkan seseorang, merendahkan sesiapa, tak. Cuma kita jaga diri kita supaya kita ini tidak terikut-ikut sesuatu yang tidak baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal khiyanah fa innaha bi'satil bitanah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu menjauhi perbuatan khianat. Yang ni khianat kepada orang lain. Khianat ni ada macam-macam. Khianat pada orang lain, kita simpan rahsia orang, kita pun pecahkan rahsia dia. Khianat. Kita, orang letak sesuatu pada kita, simpan barang kita, kita pun khianat terhadap barang tu, rosakkan barang tu, dipanggil khianat. Macam-macam. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gitu? Sebab perbuatan khianat ni adalah bi'satil bitanah, seburuk-buruk bitanah. Bitanah ni bahasa yang paling dia asal makna bitanah ni baju dalam, baju yang kita pakai adik dalam. Maksudnya rapat dengan diri kita. Bitanah ni dia lebih merujuk kepada orang dalam, orang yang rapat dengan kita. Kalau apa panggil, orang kerajaan ni dia ada setiausaha sulit. Dia tahu belaka. Orang dalam tu dia panggil. Ataupun pengiring apa? Pengiring sulit. Lebih kurang makna itulah. Jadi khianat ni adalah bi'satil bitanah. Orang dalam yang paling buruk sekali. Sebab dia tahu segala rahsia, dia tahu benda-benda amanah ni, tetapi dia khianat terhadap rahsia-rahsia amanah-amanah tersebut. Kalau kita ada saing, kita ada kawan, dia cerita masalah dia pada kita, contohnya, ataupun dia cerita kekurangan dia pada kita, maka kita tak boleh cerita pada orang lain benda tu. Itu rahsia antara kita dengan dia. Melainkan dia khabar, ceritalah pada orang lain, tak apa lah. Sifat-sifat yang bersifat, sesuatu yang bersifat persendirian, personal, yang tu kita tak boleh nak exposekan dia, nak dedahkan dia. Nabi kata khianat ni adalah bi'satil bitanah, seburuk-buruk orang dalam. Orang yang kita jadikan dia sebagai orang dalam kita, orang yang mengetahui rahsia-rahsia sulit kita, orang paling buruk hanya jenis khianat ni. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iyyaki wa ma yasu'ul udhuna. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu jauhkan diri daripada perkara yang menyakitkan telinga.
yakni jauhkanlah diri daripada mengumpat. Sebab apa? Dengan mengumpat ni kita akan menyakitkan telinga orang lain, orang yang diumpat. Sebut cerita dia. Mengumpat ni kita cerita benda yang orang tu tak suka kalau dia dengar tu. Biar benda tu betul pun, bila kita sebut di belakang dia, kalau dia tahu dia tak suka, panggil mengumpat. Dan mengumpat ni masuk dalam kategori dosa besar. Dosa besar. Kena bertaubat, kena minta maaf pula. Saya mengumpat. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada saya dan kita semua dengan hadis-hadis yang dibacakan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.